ashrafil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Pada pagi ini Allah izinkan kita untuk sambung belajar kelas bahasa Arab ini melalui pelajaran Nahwu dan Sharaf. Semoga dengan kita menceburi ilmu ini boleh membuka minda kita, boleh membuka fikiran kita, boleh membuka suatu pencerahan tentang ilmu untuk kita mendalami ilmu Quran, insya-Allah. Baik, terima kasih kepada semua yang masih istiqamah untuk belajar. Pertama sekali Ustaz ucap tahniahlah pada tim yang bersungguh-sungguh membantu untuk melancarkan program ini. Semoga Allah sahaja membalas jasa baik tuan-tuan dan puan yang membantu. Dan juga kita semualah peserta-peserta yang mengikuti pengajian ini. Kita semua adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya nak tanya macam mana setakat hari ini? Masih bersemangat ataupun biasa-biasa aja? Semangat. 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 Ya. Insya-Allah Ustaz. Sebut satu bukti tuan-tuan bersemangat. Ulang kaji. Ulang kaji. Berapa kali ulang kaji? Banyak kali. Banyak kali, alhamdulillah. Okey, itu bukti yang jelas. Ustaz. Jujur dan ikhlas jawapan tu? Betul. Alhamdulillah. Kehadiran Ustaz, kehadiran kami. Kehadiran kami, alhamdulillah. Kehadiran, alhamdulillah. Tapi yang paling penting ulang kaji tu, jawapan jujur dan ikhlas tu, alhamdulillah, syukur. Okey, baik. Ustaz tak nak tanya banyak bukti. Satu bukti tu dah cukup dah menandakan tuan-tuan adalah orang yang betul-betul berminat belajar ilmu bahasa Arab ni, alhamdulillah. Pada pertemuan yang lepas kita belajar tentang bahagian i'rab. Bahagian i'rab ada 4, iaitu i'rab ni ada perubahan akhir kalimah. Sama ada berubah dengan baris ataupun berubah dengan huruf. Itu makna i'rab. Sama ada berubah dengan baris atas, baris dhamma, baris kasrah, baris sukun, itu perubahan dia. Ataupun berubah dengan huruf, sama ada alif, waw, ya, nun, juga berubah di akhir. Berubah itu dengan sebab amil yang masuk di hadapan dia. Tak kiralah amil itu amil rafa' ataupun amil nasab ataupun amil khafad ataupun amil jazam. Itu yang menyebabkan kalimah tu berubah. Berubah tu berubah dengan baris atau berubah dengan huruf. Itu sebab-sebab dia. Kita dah belajar dah bahagian i'rab ada 4, iaitu berubah dengan rafa', ada tanda-tanda dia. Berubah dengan nasab, ada tanda-tanda dia. Dan berubah dengan khafad, ada tanda-tanda dia, kita dah belajar. Dan hari ini kita belajar berubah dengan jazam. Fokus kita pada jazam. Boleh nampak tak perangkaan tu? Itu perangkaan yang kita akan belajar. Mungkin boleh tengok pada whiteboard ni. Nampak tak awak yang satu kamera tu Ustaz? Tunjuk pada whiteboard. Nampak kan? Sekejap Ustaz, ubah. Nak ubah kamera je. Okey. Nanti kena ubah-ubahlah kamera dah Ustaz. Sekejap kat sini, sekejap kat sana. Okey. Sekejap Okey. Tapi Ustaz boleh ubah tu ke? Sebab sekarang ni dia menegak, boleh ubah melintang ke phone Ustaz? Boleh. Okey, boleh.
Macam tu aja boleh? Ya, dia nampak besar sikit. Macam ni okey? Okey. Ya, okey, alright. Dah cantik dah. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi perangkaan yang kita belajar adalah i'rab. Itulah perubahan akhir kalimah. Perubahan akhir kalimah iaitulah i'rab dengan rafu' dah selesai. I'rab dengan nasab dah selesai. I'rab dengan khafat pun dah selesai. Dan hari ini i'rab dengan jazam. I'rab dengan jazam. Oh, yang atas tu tak nampak Ustaz, yang atas je. Yang rafa' tu atas tajuk dia tu. I'rab tu tak nampak. Bila tu design dia tak nampak. Atas sikit. Turun sikit. Tak ada banyak set. Bawah sikit je lagi bawah. Banyak set tu. Bawah sikit. Sikit je. Okey. Allah. Alright. Saya ingat sikit. Ustaz punya ni dia Okey lah. bermasuk. Boleh lah nanti Kataan saya i'rab. nampak dah tu i'rab tu. Tinggi saya. Ya. Okey. Boleh insya-Allah. Okey, baik. Jadi i'rab adalah perubahan akhir kalimah sama ada dengan rafa', kita dah belajar dah, dan sama ada dengan nasab, dah belajar tanda-tanda semua. Khafat pun sama, dah belajar semua. Dan hari ini adalah dengan jazam. Jazam dia ada dua tanda, iaitulah dengan baris sukun. Dengan baris sukun. Baris sukun ni baris mati lah. Baris sukun itu baris mati. Yang kedua dengan hazaf nun. Dengan hazaf. Hazaf ni bermaksud buang. Hazaf bermaksud buang. Buang apa? Iaitulah hazaf itu buang nun. Buang nun. Di tanda jazam ada dua, iaitu baris sukun dan juga hazaf. Hazaf ini adalah hazaf nun ataupun hazaf huruf ilat. Nanti kita belajar. Hazaf ada dua, iaitu hazaf nun dan juga hazaf huruf ilat. Sebab tu Ustaz tulis hazaf saja, mana buang. Okay, contoh bagi jazam dengan sukun iaitu bila masuk ambil jazam seperti mana? Lam yansur. Di depan tu ada amil jazam, iaitu lam. Lam ni adalah amil jazam. Lam yansur. Asal bagi yansur apa dia asal dia? Nasara. Kemudian fi'il mudhari' dia, cuba lengkapkan baris. Yang Yansuru. Asal dia yansuru. Tapi oleh kerana ada amil ni menyebabkan kena ubah baris di ujung ni. Jadi kita baca lam yansuru. Ini tanda dia. Baca dengan baris sukun sebab tanda bagi jazam. Lam yansur. Apa maksud lam? Tidak sekali-kali. Tidak sekali. Tidak sekali-kali. Yansur mana menolong.
tidak sekali-kali menolong. Ia seorang lelaki. Tidak sekali-kali menolong ia seorang lelaki. Itu makna lam yansur. Dalam Quran ada apa dia? Lam. Surah Ikhlas tu lam. Lam yalid. Lam yalid. Lam yafi, lam nafi. Lam yalid. Ada kan baris sukun kat hujung? Baca dan lam. Tidak Lam yalid. Apa maksud lam yalid? tidak beranak. Tidak sekali-kali dia beranak. Tidak sesekali dia beranak. Lam ni dia menafikan selama-lamanya. Lam. Dia menafi yang tak akan berubah lagi. Penafian yang tetap, yang kukuh, yang tidak berubah sekali-kali. Lam yalid. Tidak sekali-kali ia beranak. Walam yulad, dan tidak sekali-kali dia diperanakkan. Jadi maksudnya di sini jazam, i'rab dengan jazam, tanda yang pertama iaitu dengan sukun. Contohnya lam yansur, tidak sekali-kali ia menolong. Lam yalid, tidak sekali-kali ia beranak. Contoh-contoh lain apa dia? Contoh yang boleh sebut yang dalam Quran. Lam yulad. You tu maksudnya dia di, Ustaz Dia fi'il bina majhul. Ya, okey. Yulad. Mana? Kalau kita terjemah dia, lam yalid, sekali-kali dia tidak beranak, walam yulad, dan sekali-kali dia tidak diperanakkan. Dia beranak pun tidak, dia diperanakkan pun tidak. Maknanya Allah menafikan nasab keturunan pada dia. Dia bukan macam makhluk. Makhluk ni ada, kalau makhluk macam kita ni diperanakkan dan kita Dia faham kan? Dalam buku kita ada tak contoh di dalam buku kita? Dalam buku kita kalau tuan-tuan tengok dalam nota tu, lam yakul. Lam yakul. Satu di sini ya, nampak Okey, nampak. Lam yakul. Ini contoh biasalah, lam yakul. Nanti kalau jumpa dalam bahasa Arab, dalam buku bahasa Arab, nak baca macam mana? Nak baca macam mana ni kalau jumpa dalam buku bahasa Arab? Lam yakul. Lam yakul. Ramai lam yakul. Lam yakul. Macam mana boleh baca lam yakul? Lam yalid, Ustaz. Ustaz school. Sebab Ustaz sebut. Okay. Baik. Baca lam yakul sebab ada amil dia jazam. Jadi di sini tak boleh asal dia, boleh asal dia asal. Akala, Ustaz. Akala. Mudhari' dia? Akulu. Mudhari' yakulu. Yakulu. Mudhari' yakulu. Tapi di sini tak boleh baca yakulu sebab ada lam amil jazam, kena baca Yakul. baris sukun. Yakul. Lam yakul. Apa maksud lam yakul? Tidak sekali-kali ia Makan. makan. Itu. Tidak sekali-kali ia makan. Dapat dah contoh nah. Lam yakul. Ada lagi tak contoh lain? Lam yarau. Lam Yarau. Lam yarau naha. Lam yarau. Okey, tulis. Lam yarau macam tu. Kan ejam macam tu kan? Lam yarau Alif pun lam. ya ra alif waw ke Ustaz? Lam yarau. Lihat kan? Ya, kalau lam yarau Tu ke? Ada ya? Tak tahu? Sekejap. Lam yarau. Lam yaro. lam yarawnaha. Sekejap. Oh. Macam tulisan dia? Lam yarawnaha. Mereka tidak melihat akannya. Lam yarau saja lalu sebutan dia kan? Bayar sebutan cari yang lain.
Nak cuba juga, nak cuba lagi. Lam yakhsha illallah. Taubah. Okay, kalau yang tu boleh. Nak slider kan nak cuba juga ni? Lam yarau. Macam tu kan? Ya, salah. Lam yarau. Okay, dia nafi apa ni? Dia nafikan nun. Yang dia hazaf ni hazaf. Ni hazaf. Tak balik ke nampak? Okay, kita ambil yang lain. Kata tak saya balik lagi. Apa tadi? Lam yakhsha illallah. Taubah. Yakhsha ke yakhsha? Lam yakhshin. Dia kena kha. Yakhshin illallah. Asalnya tu lam. Asal dia macam tu. Tapi oleh kerana di sini ada amil jazam, dia kena hazaf ni hazaf. Dia kena buang. Ustaz. Ya, yang dia kena buang shin, dia kena buang huruf ilat. Lam yakhsha. Nampak lah Ustaz. Tak nampak? Tu. Sikit. Yang sana tak nampak. Tak nampak lam yaku dia nampak. Lain tak nampak. Okey. Nampak dah? Nampak. Asalnya ada ya. Ini bab azam ni Ustaz, belum bab azam ni. Asal ada ya. Tapi oleh kerana kita ketika jazam dia kena hazaf huruf ilat. Jadilah macam tu. Lam yakhsha illallah. Sampai inilah ungkapkan contoh tu. Lam yakhsha illallah. Mana tanda jazam ni? Itulah hazaf huruf ilat. Yang sana. Di sini pun tanda dia ialah jazam. Jazam dia jazam dengan buang huruf ilat. Kalau yang tadi tanda jazam dengan baris sukun. Dah faham? Okey. Kita balik pada pangkal ni. I'rab perubahan dengan jazam iaitu ada dua tanda. Pertamanya dengan baris sukun iaitu lam yansur. Tidak sekali-kali ia menolong. Tanda jazam dia adalah sukun. Lam yansur. Ustaz, tadi tu lam yarau tu lam ya rod waw alif ziyadah. Okey. Sekejap satu kali Sekejap satu kali. Kita selesai dulu. Terima kasih ni Jorja. Okey. Lam yalid. Ini pun sama juga. Tanda jazam dia adalah baris sukun. Lam yalid bermaksud tidak sekali-kali ia beranak. Ia di sini rujuk kepada siapa? Tuhan Allah. Allah. Tidak sekali-kali ia beranak maknanya rujuk kepada Allah. Nasrah Ustaz. Nasrah. Lam nasrah. Alam nasrah kan? Lam. Adakah tidak kami membuka ataupun nasrah kami melapangkan. Nasrah. Itu contoh dalam Quran yang betul aja Ya. Nampak tu sini? Nampak tak? Nampak. Alam nasrah. Ustaz, nak tanya Ustaz, Ha. yang lam yalid tu dia punya kata dasar dia apa Kata dasar dia. Yalid. Yalid, Walada. walad, ada waw depan Yalid. Waw tu. hilang. Mudorek tu ada waw. Yalida. Anak kan? Dia fi'il mudhari'. Dia fi'il mudhari'. Yalida. Dia fi'il mudhari'. Yalida. Yuladu. Huruf dia waw lam dal kan Ustaz? Okay, kalau fi'il mudhari' ni yalida. Okey. Nashrah, alam nashrah. Sini ada hamzah, hamzah istifham. Kat sini dia panggil lam amil jazam. Bila ada lam amil jazam, di belakang ni mesti alam nashrah. Alam nashrah. Ustaz nak tanya, Fatihah tu Ustaz,
Tak jelas apa dia tu? Kata dan kata dalam bahasa Arab ni wazan ke? Kawan-kawan dengar ke Ustaz tak dengar tu apa dia? Tak, Sarah punya line kurang clear, kurang jelas. Kata dan kata dalam bahasa Arab ni wazan ke? Wazan. Tak dengar. Cakap laju sangat ke? Tak, dia punya line memang selalu cinta. Cuba faham soalan dia nanti bagi tahu Ustaz. Apa soalan tu? Tulis Sarah. Tulis nanti bagi tahu Ustaz. Kata dan satu dalam bahasa Arab ni adakah bermakna wazan dia. Wazan ni timbangan baris. Timbangan baris. Dia timbangan baris. Kalau fa'ala sama dengan nasara, sama dengan qatala, macam tu. Dia sama, dia bagi wazan timbangan baris. Okay, kita fokus dulu pada tajuk kita. Alam nashrah, ada hamzah istifham, lam amil jazam, nashrah. Inilah perkataan yang dijazamkan dengan sukun. Jadi terjemahan dia, adakah tidak kami melapangkan? Nashrah asal daripada syaraha. Syaraha maksud terang ataupun lapang. Itu yang panggil syarah tu. Ada majlis syarahan. Apa maksud syarahan? Syarahan tu kita dah gabung kataan tu sebenarnya bahasa Arab tu. Maksudnya orang yang mendengar syarahan, orang yang beri syarahan maksudnya orang yang melapangkan, orang yang menerangkan, orang yang menjelaskan. Itu panggil syarah. Macam kitab kan, dia ada kitab yang asal, kemudian dia ada syarah dia. Syarah ni maksudnya apa? Syarah ni maksudnya melapangkan, menerangkan, menjelaskan lebih mendalam. Menerangkan Ustaz. Tu. Itu yang kita sebut majlis syarahan. Apa maksud majlis syarahan? Majlis untuk menerangkan, majlis untuk melapangkan, menjelaskan. Jelaskan. Kita selalu sebut kan syarah. Syarah. Kita ingat bahasa Melayu, rupanya bahasa Arab. Ya Allah sebut alam nashrah, adakah tidak kami melapangkan, kami menjelaskan, kami menerangkan. Alam nashrah laka sadrak ila akhir ayat. Okey. Fokus kita adalah jazam dengan baris sukun. Bila ada amil jazam, di hujung dia berubah dengan baris sukun. Lam yasur, lam yalid, lam yakul, lam yakhsha. Ini kalau yakhsha ni dialah jazam dengan huruf ilat. Asal yakhsha tulis dia macam mana? Nampaknya. Asal yakhsha tulis dia macam ni. Asal yakhsha. Betul tak? Yakhsha. Asal yakhsha tulis dia macam tu, ada huruf ilat. Dia macam tu. Yakhsha, betul kan? Nah, betul. Tapi bila ketika jazam, masuk amil jazam, lam, maka huruf ilat kena buang. Jadi gitu. Ini dah tanda jazam dia. Hazam huruf ilat. Okey. Dah habis tanda jazam tentang sukun, Ustaz pergi pada hazam. Ustaz, Ya. nak tanya sikit. Kalau boleh. yang ayat apa tu surah Al-Baniyah ni, dia kata lam yakunil ladzi. Tak ada jazam tu, macam mana lam tu bukan lam jazam ke? Lam yakunil ladzi nakafaru. Baik, mari kita kaji. Mana dia? Lam yakuni. Lam yakunil ladzi. Okey, jap. Surah Al-Bayyinah kan? Ya. Badaniyah. Bayyinah, surah Bayyinah. Bayinah. Lam yakunil ladzi. Maksud dia apa? Lam? Tidak. Tidak. Lam mana tidak? Yakuni? Tidak ada. Tidak akan menjadi. Tidak akan menjadi. Orang kafir daripada golongan ahli kitab tidak akan meninggalkan agama. Ada huruf ilat kot macam ni, kanu. Kudu.
Yang ni Ustaz tak boleh jawab. Yang ni Ustaz terpaku kat sini. Tak apa. Ustaz ada kawan-kawan pakar bahasa Arab yang takut. Ustaz ada 10 orang kawan-kawan Ustaz yang sangat pakar, insya-Allah. Okey, yang ni Ustaz tak boleh jawab, Ustaz tangguh. Nak kata huruf ilat? Bukan. Nak kata sukun? Bukan. Oh, baik. Ustaz, dia memang disukun Ustaz. Ustaz cuba jawab, betul. Lam yakun. Tapi sebab dia nak sambung. Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya Ustaz Serenda belum mencuba, kan? Sekarang ni Ustaz sebut balik jawapan dia. Sebenarnya bertemu dengan sukun kat depan tu alif lam. Jadi dia kena hidupkan nun tu balik bawah lah. Betul, dia nak sambung. Okey, jadi tak tanggung. Ya, betul. Dia bukan. Lam yakuni, sebenarnya lam yakun, tapi oleh kerana depan ada alif lam, maka nun tu dihidupkan baris. Lam yakunil ladzi. Selesai. Tuan Haji Wasan tengok je Ustaz ni takkan yang tu tak boleh jawab saja. Haji Wasan tengok. Haji Wasan. Okey, terima kasih Ustaz. Sebenarnya Ustaz terkejut dengan soalan. Okey, baik. Jadi sebenarnya lam yakun, ya betul. Sebenarnya lam yakun tapi dihidupkan baris lam yakunil ladzi sebab nak sambung dengan alif lam. Baik, terima kasih. Allah tolong kita bila kita bermuzakarah. Alhamdulillah. Tuan-tuan adalah saya adalah tuan-tuan. Sama-sama kita bincang-bincang. Alhamdulillah. Boleh ya? Boleh. Boleh, alhamdulillah. Terima kasih. Okey. Ustaz, Ya. Tanda jazam ni cuma lam saja ke huruf depan dia? Bukan, itu amil jazam. Amil jazam ni banyak. Banyak amil kan? Ada 18 amil dia. Amil dia kataan yang menyebabkan kena baca sukun, yang menyebabkan kena hazah huruf ilat, ada amil jazam ada banyak, ada 18. Ada 18 amil jazam. Nanti cek dalam Google tu, Ustaz Google tu dia boleh beritahu jawapan tepat lah. Ada 18 amil jazam. Wal jawazimu samaniyata asyara wa ya lam. Salah satu lam, wa lamma pun sama. Oh, kalau lan tanalul bir, lan tanalul. Yang tu amil nasab. Oh. Lan nasab. Dia antara amil nasab dengan amil jazam, dia ada perbezaan tu lah. Dan ada juga perkataan yang sama. Nanti cek ataupun Tuan Haji Bahasa nanti senaraikan amil jazam. Ada 18, kongsi dengan kawan-kawan. Ada 18 amil jazam. Seperti mana waya lam kita nak baca. Walamma, pernah jumpa lamma dalam Quran? Walamma kan, lamma tu amil jazam. Jadi 18 ni akan mematikan. Betul. Akan menjazamkan kataan selepas tu. Sama ada jazam dengan baris sukun ataupun menjazamkan dengan hazaf nun ataupun hazaf huruf ilat. Okay, faham yang tu dulu? Maksudnya ada amil jazam 18. Kita baru belajar satu. Amil jazam satu iaitulah lam. Mana pen tak? Amil jazam kita belajar ni satu iaitulah lam. Ada lagi 18, ada lagi 17. Seperti mana lamma, wa lam amri, wa du'a, wa in. In pun sama. In, wa mahma, wa ayyun, wa mata. Tu. Dalam Quran ada kan? Mata. Walam yahdi. Ayyun, ayyun dia ayu. Ya ayu. Ayu tu dia panggil amil jazam. Walam yarau. Okay, nanti kita akan jumpa contoh-contoh dia. Sekarang ni baru satu, itu lam. Okay. Contoh-contoh lam dah dapat dah tadi. Salah satunya ialah yang kita bincang ni tu lam yansur, lam yalid, lam yakul, lam yakhsha ni huruf ilat. Sepatut dalam tajuk tu. Lam nashrah. Okay, selesai tentang dengan baris sukun.
Tak ada dalam nota lah. Selesai dengan baris sukun. Okay, sekarang ni jazam dengan hazaf, iaitulah buang nun ataupun buang huruf ilat. Alif, waw, ya. Huruf ilat. Alif, waw, ya adalah huruf ilat. Kita kena buang nun ataupun buang huruf ilat. Contoh dia seperti dalam buku, dalam nota Ustaz bagi dulu. Lam yaqdi bil adli. Kalau tuan-tuan tengok lam yaqdi bil adli. Okey, itu buang huruf ilat. Kita cari buang nun dulu. Buang nun dulu. Buang nun. Okey, kalau buang nun tu lam yajtahidu. Contohnya lam yajtahidu. Baca macam mana lam? Nak baca macam mana? Lam? Lam yajtahidu. Lam yajtahidu. Tahidu. Okay, mana dia amal jazam kat sini? Mana dia tanda jazam kat sini? Buang nun ganti alif. Ya. Bukan buang nun ganti alif. Ni kat jin. Okay, di sini adalah buang nun. Buang nun. Buang nun. Lam yajtahidu. Lam yajtahiduna. Kalau tulis bentuk asal, alif tu tak ada lah. Alif tak ada lah. Kan, kalau boleh tulis bentuk asal, maka tulis macam tu. Ini bentuk asal. Itu bentuk asal. Ya jadi tahiduna. Kan? Bentuk asal ya jadi tahiduna. Tapi bila masuk lam, dia dah berubah dah. Dia dah berubah di ujung, iaitulah kita kena hazaf nun. Kemudian betul lah yang kata alif tadi. Alif ni menandakan waw tu adalah waw jamak. Alif tu sebagai kayu ukur bahawa waw itu waw jamak. Tu yang dia bukan pengganti nun, tapi dia menandakan waw tu waw jamak. Asalnya tak ada alif, asalnya tak ada. Asal macam tu. Ya yajtahiduna asal. Tapi bila nak jadikan jazam lam ya yajtahidu warna, kemudian alif tu sebagai menandakan waw ni waw jamak. Lam ya yajtahidu. Bermaksud tidak sekali-kali mereka itu bersungguh-sungguh. Ada. Dalam buku kita dia kata para pelajar itu tidak bersungguh-sungguh. Ya. Lam yajtahidu. Bila ada amil jazam, buang nun dan ganti alif. Alif itu sebagai tanda waktu waw jamak. Selesai. Ustaz. Ya. Lagi satu saya bagi Ustaz boleh Ustaz? Boleh. Yashhaduna. Jadi bila kita tambah lam depan dia akan jadi lam yashhadu. Betul? Okey, betul. Terima kasih Ustaz. Nampak sini. Okey, sama-sama. Yashhaduna. Ni asal. Maksudnya mereka semua yang bersaksi Ustaz ya. Bersaksi ya. Yashhaduna. Ni asal. Asal yashhaduna. Asal. Tapi nak jadikan jazam kena Hazaf nun.
Hazafkan nun. Samalah, betul lah. Sama. Hazafkan nun, kemudian letak alif. Lam yashhadu. Lam yaktubuna. Hazaf nun. Mana buang nun? Maksudnya tidak sekali mereka bersaksi, Ustaz ya? Ya, tidak sekali mereka bersaksi. Yang depan tadi yashhaduna tu mereka semuanya bersaksi, Ustaz ya? Semua mereka bersaksi. Masih Bila ada Ustaz? lam, bila sama. Bila ada lam menafikan selama-lamanya mereka tidak menyaksi. Okay, sekurang-kurangnya kita dah dapat makna Arab tu lah. Dah dapat tu. Cuba tengok dalam Quran ada tak yang ada lam? Lam yaktubu. Lam Yaktubu. yaktubu. Ada boleh. Dah pandai tu, nampak dah pandai tu. Dah pandai dah. Memang orang pandai tu Ustaz. Memang orang pandai. Tak apa, insyaAllah. Sama-sama kita. Asal dia yaktubuna, betul kan? Asal dia. Yaktubuna. Asal. Yaktubuna mana apa? Yaktubuna mana? Ustaz. Mereka yang menulis, Ustaz ya? Yaktubuna mereka sedang menulis. Yaktub. Bila nak jadikan amil jazam? Letak amil jazam. Perkataan asal dia adalah katabah, Ustaz ya? Katabah. Bila amil jazam, lam yaktubu. Tak sekali dia menulis. Buang nun dan ganti alif, sama macam tadi. Jadi belajar contoh ni sahaja, tapi yang lain-lain tu tuan-tuan kaji tengok dalam Quran. Lam yaktubu, mereka tidak menulis. Contohnya kita baca Quran, kita tahu, oh ini maksudnya Allah menafikan. Kita tengok dalam Quran. Ustaz tengok kebetulan Ustaz nampak kan. Awalam yatafakkaru. Kan? Kebetulan Ustaz nampak. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Tu maknanya adakah? Awalam adakah tidak? Gabung sekali. Adakah tidak? Yatafakkaru, mereka berfikir fi anfusihim, pada diri-diri mereka. Anda dapat makna Quran. Payah tak ngaji bahasa Arab? Bahasa Quran? Tak payah kot, no? Tak payah. Kalau tuan-tuan belajar kena cara dia, insya-Allah boleh tu. Cuba tengok tak tulis kataan ni yang saya nampak ni. Okay. Yang saya nampak dalam Quran. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Cuba tuan-tuan baca. 1, 2 mula. Alam yakfaru fi anfusihim. Masya-Allah. Baris tak tahu boleh baca ni, pelik juga Ustaz ni. Awalam yatafakkaru Sah. anfusihim. Tak boleh dah Ustaz, insya-Allah. Baris tak ada, tapi tuan-tuan boleh baca ni, macam mana ni? Pelik ni. Pusing. Lagi sikit, 1, 2 mula. 1, 2 mula. Awalam Yatafakkaru fi anfusihim. Fi anfusihim. Macam mana Ustaz dah pelik ni? Kenapa tuan-tuan boleh baca? Tak ada baris. Rasa ayat ni selalu dibaca Ustaz. Biasa orang okey. Yang pertama, faktor membantu kita boleh bahasa Arab, selalu kita ada dengar. Kemudian faktor yang kedua, kita mengkaji macam ni, nampak? Kita detailkan sesuatu. Kan? Kita duk kaji kan? Kita tak lam kita dah tahu dah. Yatafakkaru ni kita duk kaji kan, duk kaji. Yatafakkaru ni kita duk kaji. Fi kita tahu dah. Anfusihim memang kita tahu dah. Jadi tak ada baris pun boleh baca. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Masya-Allah. Kita Ustaz, kita tak boleh cakap fi anfusuhum sebab ada huruf jar fi tu. Jadi kita tu bahasa anfusi, Ustaz. Sebab tu pelajaran yang kita dah belajar, Ustaz cuba shortcutkan, Ustaz tak cantik semua sebab nak membantu tuan-tuan mempercepatkan boleh bahasa Arab tu.
Cuba terjemahnya. Ni mana ada? Adakah? Adakah? Gabung sekali. Adakah tidak? Yatafakkaru. Kamu berfikir. Fi apa? Fi mana apa? Fi mana apa? Pada anfusihim. Baca dengan si sebab ada fi. Pada diri-diri, him manakah? Kamu. Mereka. Cuba terjemah bagi lengkap. Adakah tidak kamu berfikir pada diri-diri kamu? Mereka. Pada diri mereka? Sebab hum. Adakah tidak kamu sekalian berfikir pada diri-diri mereka? Lepas tu nak tahu kisah dia, kaji Dari mereka, him tu mereka. Nak tahu kisah apa kaitan tu kena kaji lah apa ayat ni dicerita tentang apa kan. Kena kaji lah. Tapi tentang makna, adakah tidak sekalian kamu berfikir pada diri-diri mereka? Macam mana intonasi dia? Cuba sebut lagi intonasi dia macam mana? Dia bentuk soalan. Adakah tidak kamu fikir pada diri mereka? Macam itulah lebih kurang. Adakah tidak kamu berfikir pada diri mereka? Adakah mereka tidak berfikir ya tu pada diri mereka? Boleh. Boleh. Maksud Ustaz, kita baca dengan intonasi bertanya. Adakah tidak sekalian mereka berfikir pada diri mereka? Macam itulah. Yang penting kita boleh faham maksud ayat tu. Ustaz, saya nak cuba Ustaz. Kalau kita pakai kamu, kalau saya mesti kata saya nak cakap orang depan saya, kamu lah ya. Saya akan beritahu kamu tu ramai Ustaz, contoh ya. Saya akan cakap awalam tatafakkaru fi anfusikum. Itu kalau kita khitab berdepan kita, gitulah ayat dia, tapi ini ayat Quran. Ayat Quran. Ya. Kalau saya nak ubah Ustaz, orang yang depan saya akan kata begitu boleh Ustaz? Boleh. Awalam tatafakkaru fi anfusikum. Ya. Kalau berdepan kalau berdepan kita ubah dengan khitab, iaitu dengan ta dan dengan kum. Ubah macam tu. Tapi maksud Ustaz yang kat sini ni adalah ayat Quran. Kita cuma nak baca apa yang ada dalam ayat Quran. Okey nah. Okey, fokus kita sekarang ni adalah hazaf dengan buang apa dia? Hazaf dengan buang nun. No, ni fokus kita ni. Nun ni yang dibuang. Asal dia apa dia? Asalnya yata Fakkaruna. Yatafakkaruna. Tu asal dia. Yatafakkaruna. Tapi oleh kerana ketika jazam dia kena buang nun. Buang nun jadilah yatafakkaru, dan alif tu macam biasalah menandakan waw tu waw jamak. Jadi terjemahan dia mereka berfikir. Mereka berfikir. Kalau ada lam, adakah tidak mereka berfikir fi anfusihim pada diri-diri mereka. Okey, habis. Ini adalah contoh hazaf dengan huruf nun. Kita cari hazaf dengan huruf ilat pula. Hazaf dengan huruf ilat tadi dah sebut dah satu contoh. Tuan-tuan ingat tadi apa dia? Lam yakh. Lam apa tadi? Lam yang tadi. Asal dia ada huruf ilat. Asal dia ada huruf ilat, iaitu ya. Ini huruf ilat. Jadi tulisan yang sebenar, kita kena buang huruf ilat tu. Maka kita tulis yakhsha. Macam tu ya. Tulis macam tu ya. Lam yakhsha. Okay, tanda di sini apa dia tanda dia? Okay, tanda jazam di sini apa dia? Okay, saya tanya, tanda jazam di sini apa dia? Yakhsha. Jazam lam. Ya. Ni amil. Ya.
Ya, ya tak ada Ya titik tu lam Ustaz. Ustaz. Ya. Ya tak ada titik tu. Ya Ya, tak ada titik titik. punya. Alif. Ada ya. Alif. Sekarang ada ya sekarang ni. Tak ada, tak ada. Alif dia ada. Alif apa? Alif maksurah. Alif maksurah. Masuk. Dia memang Ustaz bagi faham balik. Nampak ada keliru tu? Tak ada dah dijazamkan. Yes, yang tu lah maksudnya. Oh. Okay. Asal dia adalah ni asal dia. Asal dia begitu. Nampak kan asal tu? Nampak tak betul asal? Nampak. Yakhsha tu Alif asal. maksurah. Alif maksurah ataupun dia panggil huruf ilat. Bila nak jadikan jazam, lam, kita kata lam ambil jazam, maka di hujung dia kena hazaf, kena buang. Hazaf kena buang. Buang. Kita mana yang tinggal belakang tu shin sajalah Ustaz. Shin saja. Oh tu ekor shin. Jadi lam yakhsha. Hazaf huruf ilah. Ya tu ekor shin. Ingatkan huruf alif. Bukan. Jadi soalan Ustaz, tanda jazam di sini adalah buang huruf Ya. Ya. Alif maksurah. buang alif maksurah ataupun buang huruf Ilah. Okey. Faham dah semua faham? InsyaAllah. Amin. Lam yakhsha. Jadi tak payahlah cari mana sukun sukun bukan tanda sukun tapi tanda dia adalah buang huruf ilat. Lam yakhsha. Apa ayat penuh dia? Lam yakhsha illa Allah. Apa terjemah dia? Adakah? Lam. Tidak Sekali-kali. tidak sekali kamu takut. Khoshin Ustaz. Lam yakhsha tidak sekali-kali ia Takut. illallah Kecuali Allah. Allah. kecuali Allah atau malaikat Allah. Dia hanya takut kepada Allah sahaja. Tanya Ustaz. Boleh tanya Ustaz? Yang kita buang tadi bukannya ya, tu alif maksurah yang kita buang kan? Yang kita buang tu alif maksurah ya tu. Bukannya ya ya? Ya tu dia panggil alif maksurah. Ya. Atau Jadi bila kita buang tak payah ganti alif balik ya. Macam ni kita buang tambah alif kan? Ni tak payah ganti apa-apa dah. Biar kosong huruf shin itu. Oh, kalau kita buang alif maksurah tak payah tambah alif ya? Tak payah. Alhamdulillah. Yang tambah alif ni untuk waw jamak. Okey. Okey. Nampaknya kita ngaji betul-betul detail lah. Sebab ada yang mencari-cari sebab tu, akhirnya kita lengkapkan maklumat. Betul tak? Faham. Okey. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Baik, Huruf ilah atau huruf nun. Okey, Ustaz. Susun balik maklumat kita. Jazam ada dua tanda, iaitu jazam dengan baris mati, kita dah selesai belajar tadi. Kemudian yang ni jazam dengan hazaf. Sama ada hazaf nun ataupun hazaf huruf ilat. Hazaf huruf ilat yang sedang belajar ni itu lam yakhsha, asalnya ada alif maksurah iaitu ya tu, bentuk ya yang tak ada titik tu. Tapi dibuang, ditulis macam ni. Lam yakhsha illallah. Tidak takut ia. Ya sini ada maksud dalam ayat tu lah. Siapa yang dirujukkan tu lah. Kita tengoklah asbab nuzul tu apa dia. Tidak takut ia illallah, melainkan Allah. Dia hanya takut kepada Allah. Okey, yang Ustaz ingat. Yang tu ayat dia macam ni. Innama yakhshallaha. Yang tu tak ada kaitan dengan jazam. Tapi Ustaz tulis juga untuk tahu makna. Ustaz boleh. Ini tak ada kaitan dengan jazam, cuma nak tahu makna je. Ini dalam Quran. Innama. Sesungguhnya. Dalam Quran ada ni. Min.
Innama yakhshallahu min ibadihi. Ini saja nak test tuan-tuan. Mudah-mudahan tulisannya macam ni lah. Okey, cuba baca. Innama yakhsha illallah man. Yakhshallahu min ibadihil ulama. Masya-Allah, hebat tuan-tuan ni. Tak ada baris pun boleh baca. Yang tu yang Ustaz was pelik sangat-sangat tu. Man ke min tu saya? Bila timbul itu barulah kita minda kita terbuka. Sebenarnya Ustaz nak bagi soalan tu lah. Allah min ibadihil ulama. Okey, lagi sekali. 1, 2 mula. Innama yakhshallahu man ibadahal ulama. Ada Ustaz dengan hu, ada ha, ada hi, ada tak bunyi langsung. Ya. Memang itulah proses pengajian Ustaz dulu macam tu. Kalau Ustaz tak berani baca, Ustaz diam je. Itulah proses Ustaz dulu. Baik. Innama ni ialah dia panggil adatu hasrin. Innama adatu hasrin. Dalam bahasa Arab dia panggil perkataan penentuan. Ada nama dia adatu hasrin. Adatu hasrin ini penentuan. Penentuan. Ni inama ni. Inama ni dia panggil adatu hasrin, itu penentuan. Sebab tu terjemah dia hanya, ini bahasa lama, hanya sanya. Hanya sanya. Oh. Dia penentuan. Hanya sanya. Sebab dia adatu hasrin, dia penentuan. Dia ataupun dia panggil pengkhususan. Dia khusus. Hanya sanya. Yakhshallah. Siapa baca hu tadi salah. Dia kena ha. Siapa baca ha tadi? Saya baca Ustaz. Saya baca tadi. Baca ha betul, kalau baca hu salah. Sebab dia kena terjemah akan. Innama hanya sanya yakhshallaha. Amin. Yang takut akan Allah. Ada maf'ul. Min ibadihi. Bila maf'ul dia kena baca dengan baris atas. Yakhshallaha, yang takut akan Allah. Ni nak baca apa ni? Man ke min? Min. Kalau man mana mereka? Man mana Min mereka? daripada. Min daripada. Sesuai man kan sesuai min? Min. Pandai. Allah Akbar. Min. Alhamdulillah. Anda dapat amin. Innama yakhshallaha min. Hanya sanya yang takut akan Allah min daripada. Min mana daripada? Ibadihi. Daripada. Ibadihi. Di sebab ada min kan? Sebab ada min. Kena baca di. Ni ha ni tambah. Kata asalnya abada. Dan yang akhir, bila dan akhir, kena baca di. Min ibadihil Ulama. Ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut Allah Ta'ala daripada kalangan hamba-Nya. Al-ulama. Ulama. Masya-Allah. Rufung. Sebab dia jadi khabar bagi ni. Okey, hanya saja yang takut akan Allah SWT daripada kalangan hamba-hambanya. Kalangan hambanya al-ulama'u, yang berilmu. Yang berilmu. Okey, ayat yang sependek ni tuan-tuan baca Quran boleh faham tak? InsyaAllah boleh. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Kalau
Qaf. Okay, bila baca tu boleh faham mana tak? Sekarang boleh. Ustaz, boleh. Sekarang boleh. Dah boleh dah. Nampak tak? Kita dah mengaji, kita boleh faham dah apa Allah sebut. Allah kata, hanya sahaja yang takut akan Allah daripada kalangan hamba-Nya ialah orang-orang yang Ilmu. Orang yang berilmu lah yang benar-benar takut pada Allah. Itu yang kita mengaji ilmu sebab kita nak jadi orang yang takut pada Allah. Ya Allah kata apa? Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah, takutlah sekalian kamu akan Allah. Haqqa tuqatih, sebenar-benar takut. Wa la tamutunna illa, dan jangan kamu mati melainkan wa antum muslimun, melainkan kamu tu dalam keadaan Islam. Ayat ni dengar bila tak ayat tu? Ittaqullah dengar bila? Khutbah. Buat Jumaat. Kan. Jadi kalau kita dengar Arab, kita dengar khatib baca pun kita tak mengantuk. Kalau dia dah, tapi khatib pun kena sebut dengan intonasi yang betul lah. Jangan ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamut. Tak apa nak takut dulu. Dia kena ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tu betul. Betul tak Ustaz kata tu? Betul. Betul. Lepas tu ulanglah bahasa Melayu Ustaz. Intonasi dia yang tu. Ittaqullah, takutlah kamu akan Allah. Haqqa tuqatih, sebenar-benar takut. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam. Oh, dengar tu tak mengantuk tu. Allahu akbar. Kalau Ustaz baca ketubah Ustaz tak ngantuk Ustaz. Ini ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa tak kenal langsung. Kampung-kampung ni Ustaz. Lepas baca ayat tu dia kata pula qala Allahu ta'ala innama yakhshallaha min ibadihi ulama, hanya yang takut kepada Allah di kalangan hambanya orang-orang yang berilmu. Allah kan. Lepas tu Kejut semua. Lepas tu saja Ustaz nak bagi suasana kan. Lepas tu dia tambah ayat Quran lagi. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat di kalangan orang-orang beriman beberapa darjat, iaitulah orang-orang yang Allah mengangkat di kalangan orang-orang yang berilmu, orang-orang beriman beberapa darjat. Allahu Akbar. Ini sepampanya kita dapatlah punya kefahaman. Ustaz, yang yakhsha tu, ya, yang ujung tu huruf shin, eko shin ke ataupun adakah berkaitan dengan topik kita jazam tu? Tak, yang ni tak termasuk topik saja Ustaz. Okey. Ayat. Kalau saya tengok tulisan tu macam eko ya kan. Ya, tadi Ustaz dah sebut. Contoh ni Ustaz bawa, kebetulan ada perkataan yakhsha saja Ustaz bawa topik ni. Sebagai nak beritahu ayat tu ada perkataan yakhsha, tapi tak ada kaitan dengan jazam. Okey, terima kasih. Selesai. Kalau yang biasa penceramah sebut tu may yahdillah. May yahdillah fala mudillalah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Fahuwal muhtad. Fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Betul lah. Ada tu jazam kat situ. Itu ada dua jazam contoh kan? Ada dua jazam. Ya, satu yang wa man yahdillah tu huruf yang lat kan? Macam mana ayat ni? Man yahdillah. Man yahdillah. Fala mudillalah. Mudillalah. Wa man yudlil. Fala hadiyalah. Fala hadiyalah. Ini ayat Quran ke Ustaz? Yang Ustaz-Ustaz biasa baca ni kalau mukadimah ceramah lah selalu. Ayat Quran. Oh. Man yahdillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Cuba terjemah. Cuba baca baris tu, baris. Man
Dillah. Mayah dillah. Mayyadillahu fala mudillalah. Mudillalahu. Wa may yudil wa may yudlil Wa may yudil fala wa may yudillu may yudil fala hadiyalah. wa may yudlil fala hadiyalahu. Memang tak seronok sangat dalam berjuang. Wa may yudil fala hadiyalah. Ya. Okey. Kita nak confirm sini ada ya tak? Ada ya ni. Ya. Bro, yang asal ada. Ada ya, ada ya. Ada pada sampai tu. Tidak hazaf kan? Man yahdil. Man yahdillah. Ada ya tak? Mana sampai ada bawah? Man dia tak ada kaitan jazam kan? Tak apa, kita kekalkan ya. Man yahdillahu fala mudhillalah. Wa man yudlil Fala hadiyalah. fala hadiyalah. Wa may yuhdil fala hadiyalah. Okey, tak apa. Maksudnya siapa yang Allah Taala bagi petunjuk, maka dia tidak akan sesat. Disesatkan. Wa man yudlil fala hadiyalah, dan siapa yang sesat, maka dia tidak mendapat petunjuk. Siapa yang sesat, maka dia tidak mendapat petunjuk. Adakah ini contoh i'rab jazam kita? Ke bukan? Asalnya kan ada dua betul. Satu mayyahdihillah. Mayyahdihillah fala mudhillalah. Yang satu lagi mayyahdillah. Yang itu betul dah yang huruf Ustaz buat ni. Alif maksurah ni betul dah. Okay, tak apa. Yang penting kita tahu ayat ni selalu dibaca oleh penceramah kita di awal mukadimah kan. Ya. Nanti kita kajilah macam mana ayat yang sebetulnya, tapi ini perkataannya bermaksud siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka dia tidak akan sesat. Tidak akan sesat. Dan siapa yang sesat maka dia tidak akan diberi petunjuk baginya. Liman yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Kita sudah dengar kan? Man yahdillah fala mudhillalah wa man yahdillah fala mudhillalah. Okey, tak apa. Habis. Tak ada baris pun tuan cuba untuk baca. Itu surah Kahfi. Untuk mendapat ilmu. Walaupun tak ada baris, tapi tuan-tuan cuba untuk baca. Tumbanglah. Dia pergi. Ustaz pun tak tahu dah pergi mana. man yahdillah fala mudhillalah. Okey. Dah selesai tentang jazam dengan dua tanda. Pertama tadi jazam dengan baris sukun, yang kedua jazam dengan hazaf. Jazam dengan hazaf. Jazam dengan baris sukun kita dah belajar tadi. Contoh-contoh lam yalid, lam yadrib, lam yansur, lam yakul, lam nashrah. Dah belajar dah tadi. Kemudian yang kedua kita belajar tentang hazaf, iaitu buang nun, iaitu lam yajtahidu, ataupun nanti kita jumpa kalau dalam buku Ustaz, iaitulah lam yansura, kan. Dia berlaku pada fi'il 5. Dia berlaku pada fi'il 5. Itu kita buang nun. Contohnya lam yansura. Apa yang dibuang di sini? Apa yang dibuang di sini? Lam yansura dibuang apa? Dibuang nun. Nun. Lam yansuru. Apa yang dibuang di sini? Alif. Apa yang dibuang di sini? Lam yansu. Dibuang huruf Alif. Nun. Dibuang nun.
Surah. Di bawah huruf nun. Akan kita jumpa lagi lam. Ini contoh-contoh lah. Lam tansuri. Apa yang dibuang di sini? Alif. Ya maksurah. Tak ada tu ya tu ada. Ya tu ada. Oh ya ada. Apa yang dibuang di sini? Huruf. Semuanya dibuang huruf nun. Oh. Yang ni pun buang nun. Semua nun, ya. Buang nun, yang ni pun buang nun. Yang ni pun buang nun. Asalnya tansurani, yang surani, tansurina. Asal dah, tapi bila dibuang lam yansura, lam yansuru, lam tansuri. Ada ya tapi ya tu ya asal. Asal dah tansurina. Tu asal dia. Untuk muannas ya. Dia ada semua ada 5 perkataan dia. Yang surah, tansura, yang suru, tansuru, tansuri. Ada untuk muzakkar dan ada untuk muannas. Okay. Yang kita faham adalah dibuang nun. Dibuang nun tu sebagai tanda jazam. Okay. Selesai. Bila habis bab jazam ni tuan-tuan, besok kita akan masuk tentang bahagian jenis-jenis i'rab. Jenis-jenis i'rab ni dia ada 2 jenis, iaitu i'rab dengan baris dan juga i'rab dengan huruf. Itu tajuk besok. Tajuk besok ialah i'rab dengan baris dan i'rab dengan huruf. Ustaz, Ya. nak tanya sikit. Bila kita nak kenal pasti perkataan-perkataan yang kena jazam ni, adakah kita nak tengok amil dia dulu ke ataupun nak tengok perkataan huruf yang dimatikan tu? Macam tadi ada 13 amil kan. Jadi kita tengok amil tu dulu, baru kita tengok pula dia punya huruf terakhir daripada perkataan selepas amil tu. Okay. Bila melibatkan jazam, sudah tentu ada amil sebelum dia. Sudah tentu ada. Sama ada lam ataupun kataan-kataan amil jazam yang lain-lain. Lamma, wa alamma, wa lam amri wa du'a, wa in, wa ma, wa man, wa mahma, wa isma, wa ayyun, wa mata, wa haina, wa haisuma. Yang ada 18 tu, ada perkataan-perkataan ni sudah tentu perkataan selepas dia berubah menjadi jazam. Sama ada jazam dengan baris sukun ataupun jazam dengan buang. Hazam yang buang dengan hazam. Okey. Faham tu. Jadi kita nak kena pasti tu tengok huruf-huruf jazam dululah Ustaz ni. Ya, betul. Okey. Terima kasih. Dia kena tengok amil jazam di depan tu. Amil. Tengok amil dulu. Ada amil. Amil ni pelaku lah orang yang perkataan yang menyebabkan kena baca dengan jazam kesan lepas. Perkataan jazam dengan yang menyebabkan dibacakan dengan jazam. Sama ada jazam dengan sukun ataupun jazam dengan buang. Okey. Dan akhir sekali untuk pertemuan hari ini kita kongsi ayat Quran lah. Macam biasa. So tadi pun Ustaz dah kongsi ayat Quran, tapi Ustaz nak sebut lagi. Sebab memang target kita, hala tuju kita ialah untuk mengetahui makna-makna ayat Quran. Sebelum tu Ustaz nak ulang kaji balik apa yang Ustaz dah bagi. Apa yang Ustaz dah bagi. Mungkin 2 aja yang Ustaz dah bagi, yang dulu Ustaz dah bagi kan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surah Ali Imran ayat 133 yang Ustaz dah bagi hari tu. Tengok balik nota. Apa makna pada ayat ini, ayat surah Ali Imran ayat 133.
ila maghfiratin min rabbikum. Apa makna? Dan bersegeralah kamu ila maghfiratin kepada ampunan, kepada keampunan min rabbikum daripada Tuhan kamu. Dari Tuhan kamu. Daripada Tuhan kamu. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, dan syurga itu keluasannya seluas 7 petala langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Boleh faham mana Al-Quran? Boleh faham tak? Boleh insya-Allah. Dah dapatlah tu bahasa Arab tu. Wasari'u, dan bersegeralah kamu, itu fi'il amar tu, fi'il amar. Dan bersegeralah kamu ila maghfiratin, kepada keampunan, menuntut keampunan, mir rabbikum, daripada Tuhan kamu, wa jannatin, dan syurga itu, arduha, keluasannya, arduha samawati wal ard, keluasannya 7 petala langit, wal ard, dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua ni orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jadi ayat yang sependek itu boleh faham tak? InsyaAllah. InsyaAllah boleh. Kita bila kita faham itu, kita tulis pun senang. Wasari'u, tulis pun senang. Wasari'u ila maghfiratin. Jangan ngaji bahasa Arab nama sorang ni kena pandai menulis. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dia. Tak sampai 2 minit dah siap tulis. Tapi tanpa baris. Tanpa baris. Okay, tuan-tuan baca. Wasairu ilal maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardi uiddat lil muttaqin. Masya-Allah. Tuan-tuan tengok yang tulisan ustaz kan, tengok dalam Quran. Dalam Quran Ustaz. Mana Haji? Haji dah. Okey. Penuntut tak apa Ustaz. Okey. Okey, tengok di sini. Okey. Jujur tengok sini. 1, 2 mula. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Alhamdulillah. Boleh mula rangkap Ustaz. Mula lancar. Dan bila dah mula lancar, kita dah mula memahami makna sikit-sikit, kita pun mula nak menghafal, betul tak? Betul. Ustaz dah hafal dah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ustaz dah ingat? Tuan-tuan pula kena hafal lagi. Tak apa. Tuan-tuan kena hafal. Bersegeralah kamu mencari keampunan. Apa dah? Bersabarlah kamu. Bersegeralah. Bersabarlah. Hafal tak ingat lagi. Bersabarlah kamu. Okay. Baik. Makna dia bersegeralah kamu. Bersegeralah kamu kepada mencari keampunan daripada Tuhan kamu dan mendapatkan syurga. Dan syurga itu keluasannya luas langit dan bumi. Disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi bila kita jumpa ayat Quran macam ni, kita tak adalah tak faham, kita tak ada apa ni ayat ni maksud apa dah. Kita dah boleh faham dah. Alhamdulillah. Subuh hari apa? 2 hari lepas baru ni Imam Hafiz baca.
Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Pernah dengar tak ayat tu Imam baca? Nah. Mari kita tulis. Banyak tugasan kita ni sebenarnya bila ngaji KPA ni. Ayat mana tu Ustaz? Ayat mana tu? Ustaz tak ingat ayat mana. Ustaz cuma ingat ayat. Nanti kaji tengok apa boleh siapa boleh ingat? Ustaz ingat je. Wa in ta'uddu ni'matallah. Saya surah Ibrahim Ustaz. Ibrahim. Okey, terima kasih Ni'matallahi la tuhsuha. Ayat salah tadi. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Mudah-mudahan macam tulisannya. Wa in ta'uddu. Tak ada nak ijah. Kemana nak ijah saya tak tahu ni. Lagi ijah lagi lari. Oh, ke mana? Yang tadi lah Ustaz. Kejap. Surah Ibrahim ayat 34. Surah Ibrahim ayat 34. Tinggi saya. Okey, dah ada Ustaz. Okey, ya. Surah Ibrahim ayat 34. Tu dia. Tak malah Ustaz punya kelas ni dia kelang keliru sikit. Surah Ibrahim ayat 34 apalah? Ya, betul. Baik. Wa in ta'uddu, betul tak Ustaz tulis? Ada salah tak? Betul Ustaz. Alhamdulillah. Okey, cuba baca. Tengok di tulisan Ustaz. 1, 2 mula. Wa in ni'matallahi la tuhsuha. Ada yang baca, ada baca tuhsuha. La tuhsuha. La tuhsu. Sebab dia fi'il mudhari' bina majhul. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu hendak menghitung nikmat Allah. Nikmat Allah dia kena akan Pak nikmat Allah ta dia baca ta dia akan. Dan jika sekalian kamu hendak menghitung akan nikmat Allah la tuhsuha, nescaya kamu tidak mampu menghitungnya. Boleh? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu hendak menghitung akan nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, nescaya kamu tidak mampu menghitungnya. Allahu akbar. Boleh tak? Nikmat Allah tu tu kenapa baris bawah ya? Atas nikmat Allah. Ada dalam Quran baris bawah? Baris bawah. Dia panggil mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Bila sandar menyandar ni dia kena baca dengan khafat. Hukum dia khafat. Hukum dia baris bawah. Ni'matallahi la kena baris bawah hi. Dia bersandar ke mana tu? Sandar kepada nikmat. Nikmat Allah. Nikmat apa? Nikmat Allah. Nikmat yang diberikan oleh Allah. Bukan bukan hu bukan. Dia kena hi sebab dia mudhaf ilaih. Ni'mata tu mudhaf, Allahi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih hukum dia makhfud, iaitu hukum dia baca dengan baris khafat, iaitu baris kasrah. Ta'uddu, dan jika ta'uddu kamu hendak menghitung nikmat Allah akan nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, nescaya ni datang bahasa Arab bila ada ini dia panggil ghayah. Ini panggil ghayah, mana jikalau dan jika. Dia kena terjemah jika.
Bila ada jika ataupun dipanggil in syartiyah. In syartiyah. Bila in syartiyah dia kena jawab dia. Jawapannya tu. Nah, jawapan dia kat sini. Jawapan nampak Ustaz, tolong adjust ke? Adjust sikit. Sejarah. Tak nampak. Tak nampak lah laptop lah. Okey, tak apa saya buat yang tu. Apa sikit? Okey. Ustaz punya kamera dah okey. Tak nampak. Kalau Alhamdulillah. Nampak. okey dah. Ustaz kena ketat sikit. Okey. Bila ada la kena terjemah nescaya. Di sini lah kadang-kadang ustaz terjemah nescaya ni. Sebab dia jawab bagi in. Ini in syartiyah. In syartiyah kena terjemah mana jika. Bila ada jika kena ada jawapan nescaya. Ini jawapan. Jawapan bagi in. Boleh kan? Dan jika kamu hendak menghitung akan nikmat-nikmat Allah, nescaya kamu tidak mampu menghitungnya. Nescaya ni jawab bagi in. Nescaya ni jawapan bagi in syartiyah. In apa ni? In syartiyah. Syartiyah. In syarat. Bila ada in syarat, mesti ada makna yang diterjemah dengan nescaya ataupun dia punya jawapan dia. Dan jika kamu hendak menghitung akan nikmat-nikmat Allah. Happy birthday to you ni. Long life, murah rezeki, panjang umur sekarang. Amin. Amin. Happy birthday. Sempat lagi tu. Nescaya kamu tidak mampu menghitungnya. Okey, selesai. Alhamdulillah dapat. Okey, cuba terjemah, cuba baca sekali. 1 2 mula. Wa in baik. Apa makna dia? Ila tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, saya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Macam Ustaz baca tadi. Alhamdulillah. Rentak pun sama. Alhamdulillah. Okey, maksudnya dah kita telah menjiwai bahasa Arab, betul tak? Betul, Ustaz. Ya. Perkataan vocab yang kat situ adada, betul Ustaz? Betul. Adada. Perkataan asal ta'uddu. Ta tu maksudnya kamu Ustaz Ta tu kamu lah ya. Ta'uddu tu wow tu ada. Kamu ramai Ustaz ya. Dia ada. Ada. Ada begini. Ini isim ayat syarat dengan jawab syarat ni Ustaz. Betul. Terima kasih. Ada in syartiyah, ada jawab syartiyah la. Itu pelajaran lebih tinggi lah. Cuma hari ni Ustaz sebut in tu syartiyah, la tu jawab syarat. Macam tu je. Baik, terima kasih Ustaz. Ustaz, soalan Ustaz. Tahsuha tu asal macam mana Ustaz? Haso. Tahsuha tu dia bina majhul. Okey. Asal dia apa perkataan Ustaz? Asal dia haso. Masih Ustaz. Tambah waw tambah ha ada alif belakang tambah dia haso. Terima kasih Ustaz. Itu tahasad ya Ustaz. Tahasad. Ada terlebih rumah satu. Ustaz, lam alif tu nascaya Ustaz. Bukan tidak ke? Larangan ke? Alif memang mana tidak ataupun jangan, tapi sini dia lebih kepada tidak, la nafi. Tapi kataan nescaya tu dia datang daripada jawapan daripada in syartiyah. Macam mana nak tahu Ustaz? Tu Ustaz terang tadi. Tadi wa in tu kan. Bila in syartiyah, bila kita nak lengkapkan maksud yang lebih sempurna, kita kena kata nescaya sebab dia jawab bagi in. Ya. Okay. Terima kasih Ustaz. Seni-seni macam ni lah yang kita kena belajar dalam bahasa Arab. Kan? Seni-seni memperluaskan makna ni. Dia punya Quran ni dia ganti tidaklah betul? Quran ni apa dia? Dah? Di terjemahan ni tidaklah bukan nescaya. Boleh juga ya. Boleh. Tapi dalam kefahaman kita tidaklah atau nescaya tu adalah jawapan bagi syartiyah. Itu dia punya kesempurnaan ayat tu diterjemah melalui kefahaman seni-seni Al-Quran tu. Terima kasih Ustaz.
Sebab tu penting belajar kaedah-kaedah tadi tu. Apa dia in syartiyah, apa dia fi'il bina majhul, apa dia semua, sebab kita nak bagi makna tu lengkap. Walaupun kita dengar ustaz ni terjemahan macam ni, ustaz ni terjemahan macam ni, tak apa, dua-dua tu boleh diterima pakai sebab dia nak bagi kemas dia punya terjemahan dia tu. Sebab dia berpandukan kepada kaedah. Kecuali lah kalau dia terjemah dan jika kamu nak hitung nikmat Allah, dia terjemah makna lain, lah tu makna lain dah, makna yang bukan makna tidak. Itu salah sangat tu, itu tak boleh. Tapi kalau dia terjemah nescaya tidak mampu menghitungnya ataupun tidak mampu menghitungnya, itu masih jadi dalam perkara yang sebenar. Boleh. Ustaz, yang apa tu, betul ta'udun, apa tu? Ta'udu. Ta'udu tu yang kita belajar tadi ke Ustaz? Kita tambah alif kat situ, buang nun tambah alif. Yang tu kita kena kaji in tu. Itu apa dia? In tu. Dia masuk dalam bukan yang kita belajar tadi bukan kita belajar tadi. Ke memang asal macam tu? Tak. Yang tu kita kena kaji. Kita kena kaji. In termasuk mana in? Tanya Tuan Haji Abu Hassan. Haji Hassan dah. Nanti lepas-lepas ni Haji Abu Hassan bagi jawapan susulan. Tengok kalau in tu termasuk dalam amil jazam, maka masuk dalam tajuk tadi lah. Tapi kalau bukan, dia ada perbahasan lain. Kita tengok in tu masuk dalam amil jazam, Ustaz, saya rasa. Kalau in masuk amil jazam, masuk dalam perbahasan tadi. Saya rasa dia masuk, Ustaz. Sebab amil jazam hari ni kita baru belajar satu, yang lam. Yang lain-lain belum lagi. Tapi tengok ta'udu tu macam masuk dalam tajuk tadi, betul tak? Betul. Sebab dihazafkan nun, dibuangkan nun. Jadi kemungkinan ataupun mungkin jawapan dia in tu termasuk dalam amil jazam. Nanti kita kaji tengok. Bagus. Tidak, dia akan pakai ta'uduna, Ustaz. Asal dia ta'uduna tapi dibuang nun. Kalau itu perbahasan kita, mana kemungkinan besar dia termasuk dalam tajuk tadi, iaitu hazaf huruf nun. Yang tadi itu in ke in tu? Kalau in memang jazam, Ustaz. Kalau in lah, alif hamzah bawah, nun mati, itu memang jazam. Kalau in tu tak pasti. Amil jazam, in. Nanti kita kaji. Alif baris bawah jumpa dengan nun mati kan? Betul. Itu memang jazam. Memang amil jazam. Memang amil jazam. Betul lah. Betul. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih. Terima kasih yang bertanya tadi dan terima kasih yang beri jawapan dan kita berkongsi. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Ayat-ayat yang serupa macam ayat ni kan. Wa in syakartum wa adzina lakum wa in kafartum fa azabun nar ya. Masya-Allah. Ustaz bila dengar ayat Quran yang famous, Ustaz kena tulis. Ustaz kena nak tulis. Ustaz punya sikap Ustaz daripada dulu macam tu. Bila macam ustaz-ustaz duk ceramah pun kadang-kadang rasa nak menulis, tapi tengok kawan-kawan kita pun tak menulis juga. Sepatutnya macam kita dengar kuliah ilmu, kuliah maghrib ke, kuliah subuh ke, bila dengar ustaz-ustaz cakap ayat Quran, kita kena menulis sebenarnya. Kita kena ada buku nota, tulis apa yang ayat Quran yang ustaz-ustaz duk ceramah, tulis. Sekurang-kurangnya kita buat satu kesungguhan, kita tunjuk kesungguhan kita dalam mencari ilmu. Kan? Contohnya yang tadi ayat tadi, Dr. Ma'ruf. Tadi Dr. Ma'ruf kan? Ya, betul. Memang Ustaz kenal sangat seorang. Terima kasih Ustaz. Sudah kenal dah. Ustaz kenal Dr. Ma'ruf ni daripada tahun 2000. Masya-Allah Ustaz. Hebat Ustaz. Sekarang macam tu lah Dr. Ma'ruf, masya-Allah. Allahu Akbar. Orang istiqamah. Insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Mari kita uji tengok last. Last. Ayat dia. Okay, kita nak tahu kita boleh bahasa Arab atau tidak, kita kena menulis. Lain syakartum. In syakartum la azi dan nakum. La azi dan nakum. Walain kafartum
Inna azabi la syadid. Betul tak Tuan Arif? Ya, betul Ustaz. Saya pun tengok betul Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Try tulis tu. Kalau salah tolong tegur. Okey, jom baca 1 2 mula. La in syakartum La azinakum Wa la in kafartum an azabi la syadid. Allah, hebat sungguh, hebat. Tapi yang kuat tadi dekat lain, lepas tu yang dia slow. Tak sure. Surah Ibrahim ayat 7 Ustaz. Surah Ibrahim ayat 7. Ayat 7. Okey, tunjukkan. Catat dulu. Kalau siapa nak rujuk kemudian. Terima kasih dia Syekh. Ini penutup. Okey, sekali lagi 1 2 mula. la in syakartum la azinakum la in kafartum inna azabi la syadid. Yes. Untuk proses dapat bahasa Arab guna kaedah ni. Tulis baris-baris di ujung saja. Lain. Belajar ini. Lain. Syakartum. La azidannakum. Agak payah-payah tu tak baris. La azidannakum wa lain kafartum. Inna azabi la syadid. Itu cara kaedah Ustaz. Kaedah Ustaz suka catik baris di hujung-hujung kalimah untuk membolehkan Ustaz baca di peringkat awal. Kalau Ustaz agak payah lagi, Ustaz akan lengkapkan lagi. Kalau agak payah lagi, Ustaz lengkapkan semua. Tapi kalau mampu dengan baris di hujung sahaja, bila Ustaz dah boleh baca, Ustaz kekalkan dengan baris hujung sahaja. Ataupun nanti bila dah mahir, semua tak ada baris. Bila dah mahir, semua tak ada baris. Kalau dah mahir, semuanya tak ada baris. Kalau dah mahir. Kalau belum mahir, tulis sikit baris. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Okey, baca sekali lagi. 1 2 mula. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Di surah apa tadi? Ibrahim ayat nombor tu? 7. Okey, makna dia. La in syakartum, sekiranya kamu bersyukur. La azidannakum. Nampak? Nescaya ditambah. Yazid. Dan kamu akan ditambah. Wala in kafartum, dan jika sekiranya kamu kufur. Inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amat pedih, amat dahsyat. Kuat. Itu. La in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, nescaya kami akan tambah kepada kesalahan kamu. Wala in kafartum, dan jika sekiranya kamu kufur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku, maniku. Di sini siapa dia? Allah. Inna azabi, sesungguhnya azabku lasyadid, amat pedih, amat dahsyat. Tapi ada setengah orang dia salah faham, dia ambil sekat ni je. Yang dia tak bincang, dia bincang yang ni je. In syakartum la azidannakum, dan jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambah. Dia pun bersyukur dengan apa yang dah ada kan. Yang satu dia kata mudah-mudahan bertambah 2, dia kata. Kan dia salah faham. Dia bersyukur yang satu, mudah-mudahan bertambah jadi 2. Itu dia salah faham. Lambat gelak ni, lambat faham. Buat takut nak gelak Ustaz. Takut nak gelak, baiklah. Ustaz pernah dengar ada kawan-kawan Ustaz dia sebut begitu. Dia kata kita bersyukur yang satu, mudah-mudahan bertambah yang kedua. Itu salah faham. Bukan ayat tu. Ayat ni berkaitan dengan kalau kita bersyukur dengan nikmat Allah, Allah akan
Tambah. Kalau kita bersyukur dengan nikmat ilmu, namun seorang yang Allah bagi ni, kalau kita bersyukur, Allah akan tambah ilmu lagi, InsyaAllah. Wallahu alam. Subhanallahu azim. Cukup lebih masalah. Betul. Tuan-tuan perlu kan saya ustaz perlu? Semua perlu. Semua perlu Ustaz. Okey, alhamdulillah, syukur. Dan Ustaz Arab dapat buat ulang kaji, dapat buat nota balik, susun balik. Elok satu persatu kan, supaya dapat kita susun maklumat yang kita belajar hari ni. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah. Amin. Yang kurang, yang salah silap tu daripada Ustaz sendiri. Amin. Ada soalan ke Ustaz mengajar? Ada soalan? Tak ada? Tak ada? Okeylah, dah lewat dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amin. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih, jazakallah khairan katsiran. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baca Azhar Rozi, Haji Rola, semua. Terima kasih Tuan Hairoza Haji. Assalamualaikum. Dewa dari Singapura. Ada? Ada. Sarima Surah.